بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah yang ke-9 di dalam Al-Quran, iaitu merujuk surah At-Taubah. Surah At-Taubah iaitu ayat yang ke-100. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala merujuk surah dan ayat yang disebutkan tadi, Was-sabiqunal awwalun. Yang dimaksudkan dengan as-sabiqun ialah orang-orang yang terdahulu. Yang dimaksudkan ialah merujuk kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sabiqun boleh kita terjemahkan sebagai sahabat, sebagai teman ataupun sebagai pengikut. Al-awwalun. Al-awwalun iaitu sahabat-sahabat yang mula-mula, sahabat-sahabat yang paling awal masuk ataupun memeluk agama Islam di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minal muhajirin wal ansar, yang mana mereka ini terdiri daripada sahabat-sahabat yang kita kenali sebagai golongan muhajirin, dan satu lagi dikenali dengan golongan ansar. Walladzina taba'uhum biihsanin, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, iaitu orang-orang yang selain daripada dua golongan yang Allah sebutkan tadi. Pertama kali di awal ayat ini Allah sebut tentang sahabat golongan muhajirin, Allah sebut tentang sahabat golongan ansar, dan Allah menyebutkan satu lagi golongan, iaitu golongan yang mengikuti mereka, jejak-jejak langkah mereka
dengan cara yang baik. Dan dalam ayat ini digunakan lafaz ihsan. Maksud dengan cara yang baik ialah dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat dan betul, sebagaimana pemahaman sahabat, sebagaimana akhlak-akhlak sahabat Muhajirin dan Ansar. Dan satu lagi ialah al-ikhlas, mengamalkan hal-hal tersebut dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka. Allah redha kepada golongan ini dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dan balasannya Allah menjanjikan kepada mereka jannatin, iaitu syurga-syurga yang mana tahtahal anharu, yang mengalir di bawahnya. Bawah apa? Bawah syurga-syurga yang dijanjikan tadi merupakan sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Dan mereka ini kekal di dalamnya buat selama-lamanya secara abadi. Kalau kita tengok lafaz Khalid, Khalid sendiri bermaksud kekal, ditambah pula dengan abada, abadi. Nak habaknya nikmat yang Allah anugerah, nikmat yang Allah bagi kepada mereka kekal sungguh-sungguh sehingga selama-lamanya. Dan Allah menyifatkan hal tersebut, zalikal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang agung ataupun kejayaan yang besar. Memang itulah apa yang dinantikan oleh golongan-golongan yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan beriman kepada perkara-perkara yang telah ditentukan, ditetapkan oleh Allah, mengharapkan syurga, balasan daripada Allah. Baik, bila kita melihat kepada ayat ini dan surahnya adalah surah At-Taubah. Sedikit berkenaan dengan surah At-Taubah, surah yang ke-9 ini. Surah ini dikatakan oleh ulama-ulama di antara surah yang paling akhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang ni bukan berbincang mengenai ayat, faham betul-betul? Ayat yang terakhir ada perbincangan dia. Yang saya sebut surah yang terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah. Walaupun demikian, ulama-ulama tidak pernah menafikan ada sebahagian daripada ayat-ayat yang terkandung di dalam surah At-Taubah ini awal turun kepada Nabi. Sebahagian ayat-ayat daripada surah ni ada yang awal turun kepada Nabi. Tetapi untuk melengkapkan kesemua ayat-ayat yang dihimpunkan dan diletakkan di bawah nama surah At-Taubah adalah memerlukan masa yang begitu lama dan panjang untuk melengkapkan surah tersebut. Dan dikatakan diturun di akhir-akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh melihat kenyataan yang dinukilkan daripada Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari pernah berkata, sesungguhnya telah menceritakan kepada kami Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah pula dia ambil daripada Abu Ishaq, dan Abu Ishaq pernah mendengar bahawa Al-Barra' pernah mengatakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ayat yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah merujuk ayat tentang Al-Kalalah. Rujuk surah An-Nisa ayat 176, dan surah terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah ialah surah Al-Bara'ah. Apa dia surah Al-Bara'ah? Surah At-Taubah. Baik.
Berkenaan dengan penafsiran ayat yang ke-100 ini, kita boleh ikuti sebahagian perbahasan di dalam tafsir Al-Quranul Azim. Dalam Al-Quran, tafsir Al-Quranul Azim karya Imam Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Di dalamnya, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahawa ayat ini adalah merupakan penegasan ataupun penjelasan daripada Allah Subhanahu wa taala tentang apa dia? Tentang redanya. Redha Allah kepada tiga golongan yang disebutkan di dalam ayat ini, iaitu golongan Muhajirin, golongan Ansar dan golongan yang mengikuti kedua-duanya, iaitu jejak langkah golongan Muhajirin dan Ansar. Dan Allah juga memberi penjelasan tentang janjinya untuk mengurniakan syurga kepada golongan-golongan ini yang kenikmatannya adalah kekal dan abadi. Baik. Bila kita melihat di sini, perbahasan yang kita boleh ambil ialah Allah menceritakan tentang tiga golongan mukmin. Pertama, Allah cerita tentang yang paling awal masuk Islam. Ini adalah murid-murid pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat yang dipanggil Muhajirin. Manakala golongan beriman yang kedua ialah Ansar. Muhajirin lebih identik dengan sahabat-sahabat di mana? Di Mekah, manakala Ansar lebih identik dengan sahabat-sahabat yang berada di bumi Madinah. Kenapa mereka ini jelas keunggulan mereka? Diceritakan oleh Allah kerana sahabat-sahabat Muhajirin ini mereka sanggup berhijrah mengikuti belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata nak menyelamatkan akidah mereka. Semata-mata nak menyelamatkan agama mereka, mereka sanggup berhijrah dengan Rasulullah. Ini adalah satu perjuangan, ini adalah satu pengorbanan yang cukup besar, yang mana tidak akan mungkin mampu dapat dilakukan oleh kebanyakan orang. Kita tahu bila berbicara mengenai sirah hijrah Nabi, mereka sanggup meninggalkan bumi kelahiran mereka. Mekah tu bukan tempat orang lain. Mekah tu adalah kampung halaman mereka, tempat tinggal mereka. Tapi mereka tinggalkan kampung halaman, tinggalkan tanah tumpah tanah air mereka kerana nak ikut hijrah bersama Nabi. Sebahagian sahabat ada yang meninggalkan isteri-isteri dan anak-anak. Ini perjuangan yang besar. Sebahagian sahabat mereka meninggalkan kaum kerabat dan ahli keluarga yang masih belum memeluk Islam. Ada sebahagian sahabat yang meninggalkan aset-aset dan modal perniagaan yang cukup besar. Kalau lihat sejarah Suhaib Ar-Rumi, lihat sejarah Uthman bin Affan, lihat sejarah Abdurrahman bin Auf, apa yang mereka tak tinggalkan di bumi Mekah? Ini adalah satu pengorbanan yang besar, tanah-tanah, ladang-ladang yang selama ini diusahakan oleh mereka, perdagangan-perdagangan dan sebagainya. Jadi Allah telah memberikan satu kedudukan yang istimewa, darjat yang special kepada golongan ini kerana hal tersebut. Dan golongan yang kedua ialah Ansar. Ansar ni sahabat-sahabat Nabi di bumi Madinah. Pasal apa mereka ni jadi special? Kerana mereka lah yang sanggup membantu, mempelawa dan menerima kedatangan sahabat-sahabat Muhajirin tadi. Mereka tahu ahli-ahli keluarga mereka ditinggalkan benda-benda yang saya sebutkan tadi. Jadi mereka tahu sahabat-sahabat ni dalam keadaan susah. Jadi golongan ni lah yang menyediakan tempat tinggal, menyediakan rumah-rumah, menyediakan keperluan, menyediakan segala kelengkapan. Bahkan sirah juga menyebut ada sebahagian daripada mereka yang sanggup menceraikan isteri mereka. Hak mana ada bini lebih daripada seorang, isteri lebih daripada seorang, mereka sanggup ceraikan nak bagi kepada sahabat Muhajirin. Tuan-tuan boleh buat dah agak-agak?
Duit banyak boleh bagi lagi. Kereta 2-3 biji mungkin boleh bagi ikut. Rumah sewa banyak boleh bagi. Bini, payah sikit tak? Tu nak abad perjuangan sahabat. Jadi Allah mengkhususkan di sini kalimah yang amat mulia, Muhajirin wan Ansar. Dan Allah tidak menyebutkan mereka ini orang-orang Mekah. Allah tidak menyebutkan mereka ini orang-orang Madinah. Speciality sahabat ini tidak ditujukan kepada tempat asal mereka, tempat tinggal mereka. Sahabat hak hijrah, Allah tak kata ni orang Mekah. Sahabat yang membantu tak kata ni orang Madinah. Tetapi satu perkataan, istilah yang cukup mulia, Muhajirin wal Ansar. Kerana kemuliaan seseorang bukanlah kerana tempat tinggal dia. Kita ni tidak jadi mulia kerana asal kita Mekah, tak. Kita tidak jadi mulia kerana asal kita Madinah, atau kita tidak jadi mulia kerana berasal daripada mana-mana tempat yang mungkin dikagumi oleh orang ramai. Hang lahir di mana? London, nampak hebat. Hang lahir mana? New York. Tak ada kelebihan pun atas tempat tersebut, tetapi spesialnya mereka kerana sifat mereka. Spesialnya mereka kerana pengorbanan mereka, perjuangan mereka membantu, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu dua golongan. Dan golongan ketiga yang disebutkan oleh Allah ialah orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka ni bukan orang yang sezaman dengan mereka, tetapi orang-orang yang masa dia, zaman dia selepas para kedua-dua sahabat kelompok tadi. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah, jejak perjuangan, jejak pengorbanan yang mereka ambil daripada kedua-dua golongan sahabat yang besar dan special tadi. Dan untuk yang ketiga ni, kita pun boleh jadi. Kita pun boleh jadi. Perkataan boleh jadi tu jadi orang pening juga. Boleh jadi, bukan boleh jadi kita dah. Siapa-siapa pun boleh jadi kalau dia ikut betul-betul apa yang sahabat tu faham. Apa yang sahabat tu buat. Siapa-siapa pun boleh masuk dalam golongan yang ketiga. Nak masuk dalam golongan yang pertama dan kedua memang mustahil. Kerana apa? Kerana zaman mereka telah melewati kita semua. Kita tak boleh dah nak ikut berhijrah bersama mereka. Maksud saya, mustahil kita nak ikut hijrah bersama mereka hal keadaan yang betul-betul hijrah mereka bersama Nabi dulu. Bersama Nabi dulu, zaman sahabat itulah hak hijrah, itulah zaman dia. Kita hari ni boleh buat. Kita hari ni kalau ada duit banyak, beli tiket pergi Mekah, kemudian pergi Madinah. Boleh juga Mekah ke Madinah, tapi saya nak habaq peristiwa yang betul-betul berlaku zaman Nabi nak hijrah tu, kita tak ada zaman tu. Kita tak boleh nak ulang dah. Tak boleh nak flashback. Tolong flashback balik. Aku nak ikut hijrah sekali dengan Nabi. Tak boleh. Tapi hari ni nak pergi Mekah, nak pergi Madinah, tak ada masalah. Begitu juga dengan yang kedua, golongan Ansar. Peristiwa ketika mana mereka menolong Rasulullah, mereka membantu sahabat-sahabat dulu juga tak boleh diulang tayang balik dah. Kita hari ni boleh piduk Madinah, tolong siapa-siapa yang memerlukan, tolong siapa-siapa yang kesempitan, boleh. Tapi nak ulangi apa yang sahabat pernah buat kepada Nabi dan Muhajirin, tak boleh. Tapi hak nombor 3, bolehkah? Boleh. Kita nak masuk hak nombor 3, nak ikut jejak langkah mereka, siapa-siapa pun boleh masuk. Sekiranya ada keupayaan, ada kesungguhan, ada keikhlasan nak mengikuti mereka, maka kita boleh termasuk dalam golongan yang ketiga. Baik. Bila sebut kepada golongan-golongan as-sabiqunal awwalun, apa takrifan yang ulama-ulama bagi mengenai golongan ini? Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir disebutkan dua pandangan. Baik. Yang pertama, dia mendatangkan satu pandangan daripada Al-Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi ni tuan-tuan, siapa dia? Pernah dengar nama Imam Sya'bi? Pernah dengar tak sebelum ni? Tak pernah. Imam Sya'bi ni adalah terdiri daripada golongan salaf.
Beliau adalah merupakan salah seorang tabi'in yang besar. Tabi'in, ulama yang hebat. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in. Tak sempat dengan Rasulullah tapi sempat dengan sahabat-sahabat Nabi. Baik, Imam Sya'bi ni nama betul dia ialah Amir. Amir bin Syarahil bin Abdullah bin Syarahil bin Abdul Asy-Sya'bi Abu Amr Al-Kufi. Dia asal daripada Kufah. Dia asal Kufah, bukan asal Mekah, bukan asal Madinah. Imam Sya'bi ni dia dilahirkan pada tahun ataupun pada zaman pemerintahan Khalifah Islam yang kedua. Siapa Khalifah Islam yang kedua? Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Zaman Umar memerintah dia lahir, iaitu pada tahun 17 Hijrah. Awal lagi, 17 Hijrah. Bila Imam Sya'bi ni lahir di Kufah, maka dia membesar di Kufah. Kemudian untuk mendapatkan ilmu dan untuk cari guru-guru, dia nak menuntut ilmu, dia berpindah ke bumi Madinah. Bila dia pergi ke Madinah, di sana ramai lagi pada masa tu sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Dan sebahagian besar sahabat-sahabat ini menjadi guru dia. Pernah disebutkan bahawa beliau ini pernah menemui lebih kurang 500 orang sahabat Nabi yang masih hidup pada waktu tu. 500 ni jumlah yang besar. Kalau kita hari ni sebut 500 tu, kita boleh banggakan dah jumlah guru kita. Hang ada berapa orang guru? Hang belajar, aku ada 500 orang guru. Tu pun kita boleh bangga dah, guru-guru kita di kalangan ulama'. Apatah lagi kalau kita sebut guru-guru kita tu sahabat Nabi. Dan ada sebahagian menyebut Imam Sya'bi ni berguru secara tetap dengan 48 daripada kalangan sahabat. Dan dia lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis daripada sahabat besar pada waktu tu. Antara guru utama dia ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, penulis wahyu Nabi Zaid bin Sabit, ada Ubadah bin As-Samit, kemudian ada sahabat lain Nu'man bin Bashir, kemudian ada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Adi bin Hatim, Abu Hurairah, dan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ni antara barisan nama-nama sahabat yang pernah menjadi guru kepada Imam Asy-Sya'bi. Dan diriwayatkan bahawa Imam Asy-Sya'bi ni, dia ni lahir kembar. Tapi tubuh dia jenis kecil, tubuh dia jenis kurus. Kerana zat dia banyak diambil oleh kembar dia. Ni banyak diceritakan tentang biografi Imam Sya'bi. Bila lahir kembar tu, bila dia lahir tu kurus kecil, jadi orang duk kata zat tu dalam rahim mak dia tu banyak diambil oleh kembar dia. Kembar dia yang lagi besar pada dia, lagi tough daripada dia. Jadi ini menunjukkan bahawa selepas dia jadi seorang imam yang besar, ilmuwan yang ulung, dia melepasi segala-galanya kepada kembar dia tadi dari sudut ilmu. Dia orang yang berilmu sungguh. Bahkan disebutkan oleh ulama-ulama ada 5 benda yang special pada Imam Asy-Sya'bi ni. 5 benda yang special. Apa dia? Yang pertama ialah cerdas pemikiran dia. Imam Sya'bi ni cerdas pemikiran dia. Yang kedua, lembut hati dia dan lapang dada dia. Lembut hati dan lapang dada dia. Yang ketiga, tajam dia punya analisis. Dia punya rumusan terhadap sesuatu perkara. Yang keempat, kebagusan dan kesempurnaan dia, kefahaman dalam satu-satu ilmu. Dia faham bagus sungguh, dia faham mendalam sungguh, dia faham detail sungguh. Dan yang kelima ialah kekuatan daya ingatan dan hafalan dia. Kekuatan daya ingatan dan hafalan dia. Kita nak tahu kuat tak kuat hafalan dia, pernah dituturkan oleh Imam Sya'bi sendiri. Dia ni terkenal dengan julukan ulama yang banyak meriwayatkan dan menghafal hadis, ribuan hadis.
Dia riwayat banyak hadis, dia hafal banyak hadis, tetapi tidak satu pun yang ditulisnya. Dia tak pernah tulis. Hak dia terima ilmu, dia hafal. Dia terima ilmu, dia hafal, tapi dia tak tulis. Itulah Imam Asy-Sya'bi. Kata-kata dia yang terkenal ialah, habis ni bunyi ni. Kata-kata dia yang terkenal ialah, sesungguhnya aku tidak pernah mencelupkan yang hitam ke atas yang putih. Faham tak maksud dia? Aku tak pernah mencelupkan yang hitam ke atas yang putih. Maksudnya dia sekali-kali tak pernah menggunakan kolam, tak pernah menggunakan pena. Yang hitam tu maksud dia dakwat di atas lembaran-lembaran ataupun helayang kertas. Dia belajar, dia berguru, dia hafal. Dia belajar, dia berguru, dia hafal. Tapi setiap ilmu yang dia ada, yang dia hafal, dia tak pernah menuliskannya. Itu dia Imam Asy-Sya'bi. Dan dia menyebutkan, kalaulah aku mendengar sesuatu hadis daripada seseorang, melainkan aku pasti akan dapat menghafalnya. Orang lain yang memperdengarkan hadis tu pada dia, orang lain yang baca hadis tu pada dia, tetapi dia sudah siap untuk menghafalnya. Dan tiadalah seseorang yang menuturkan perkataan kepadaku, melainkan aku tidak minta untuk dia membaca dan mengulanginya buat kali yang kedua. Kalau ada orang cerita apa-apa, kalau ada orang habaq apa-apa, dia tak minta ulang dah kali yang kedua. Orang cerita, masuk. Orang cerita, masuk. Kalau kita ni 10 kali tanya tak? Ustaz, tak faham lagi tu lagu mana? Cerita lagi. Tak faham lagi lagu mana? 10 kali pun tak faham-faham. Tu Imam Asy-Sya'bi. Memang dia seorang ahli hadis. Bahkan dia pernah mengakui pun, kami ni bukan ahli fiqh, kami ni bukan fuqaha, tapi kami adalah orang yang meriwayatkan hadis. Dia cukup terkenal dengan bidang hadis. Bahkan seorang ulama, Ibnu Abi Layla, menegaskan, sesungguhnya Imam Asy-Sya'bi adalah seorang ulama hadis, sedangkan Imam An-Nakhai adalah seorang ahli qiyas. Ini menunjukkan keutamaan dia dalam bidang hadis. Bahkan seorang ulama besar seperti Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ni, dia sebut 4 orang ulama yang besar ni ada 4. 4 orang ulama yang besar ada 4. Ayat lagu mana tu? Nak ayat ulama yang besar ni ada 4 orang. Ulama yang besar ada 4 orang. Berbeza tempat dia. Pertama dia sebut Sa'id Ibnul Musayyib. Sa'id Ibnul Musayyib ni cukup terkenal di bumi Madinah. Bahkan dialah ketua kepada 7 fuqaha Madinah pada zaman dia. Itu pertama. Yang kedua, dia sebut nama ni, Amir Asy-Sya'bi, yang berada di Kufah. Kalau Sa'id bin Musayyib di Madinah, Amir Asy-Sya'bi, Imam Sya'bi duduk di Kufah. Yang ketiga ialah Hasan Al-Basri. Di mana? Dah lakab dia pun Basri, di Basrah. Dan yang keempat, Imam Makhul di Syam. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri tentang 4 tokoh ulama besar yang berada pada 4 tempat. Ini hebatnya Imam Asy-Sya'bi. Jadi Imam Sya'bi ni dia wafat pada tahun 104 Hijrah. 104 Hijrah. Umur dia kalau kita hitung 104 tolak lahir dia 17 dapat berapa? 104 tolak 17. Lebih kurang 87. Umur dia lebih kurang 87. Seorang ulama besar, Hasan Basri tadi, bila dia mendengar berita kewafatan Imam Sya'bi, apa dia kata? Imam Sya'bi ni adalah seorang ulama yang besar. Dia mempunyai ilmu yang cukup luas. Ilmu yang cukup luas. Lembut hatinya, lapang dadanya. Dan dia mendapat gelaran orang yang hebat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan segala-gala dosa dia. Antara gelaran Imam Sya'bi ni ialah sahibul asar. Orang yang banyak memiliki asar-asar. Pernah satu ketika sahabat ni, waktu tu seorang sahabat Abdullah bin Umar.
Abdullah bin Umar ni dia melewati satu halaqah. Melewati halaqah. Apa dia maksud halaqah? Orang dulu-dulu dia menjadikan masjid, tempat-tempat tertentu, bucu-bucu tertentu tu sebagai halaqah pengajian bersama murid-murid. Waktu Abdullah bin Umar lalu dia tengok halaqah Imam Asy-Sya'bi. Sedangkan kawan tu sahabat Nabi, hak ni tabi'in. Dan tabi'in ni guru dia tu, Abdullah bin Umar. Dia tengok halaqah Imam Sya'bi, pada waktu tu Imam Sya'bi sedang membacakan kitab Maghazi. Apa dia kitab Maghazi? Maghazi bermaksud kitab yang menceritakan sejarah peperangan-peperangan. Jadi sebabkan dia ni tabi'in, dia tak sempat dengan sahabat-sahabat yang sebelum ni, dia duk riwayat, dia duk baca peperangan-peperangan yang dilalui oleh sahabat bersama dengan Rasulullah dulu. Jadi apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya orang ini benar-benar mengerti apa yang dia riwayatkan, apa yang dia cerita mengenai peperangan-peperangan tadi, seolah-olah waktu dia cerita kepada murid-murid dia, dia turut sama berada bersama kami pada waktu tu. Hak betul-betul perang siapa? Sahabat-sahabat Nabi tu. Kalau sahabat-sahabat Nabi cerita, lagi masuk zuk. Sebab memang orang yang ikut berperang. Tapi bila kawan tu cerita, Abdullah bin Umar kata seolah-olah dia sendiri tu masuk dalam suasana tu. Dia cerita seolah-olah dia ikut berperang bersama kami. Sesungguhnya dia lebih memahami apa yang dia riwayatkan itu. Tu antara kata-kata sahabat untuk membenarkan kealiman Imam Asy-Sya'bi. Baik. Panjang jadi cerita Imam Sya'bi pula tak? Imam Sya'bi kata apa? Sesungguhnya yang merujuk kepada as-sabiqunal awwalun ini ialah merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi yang mula-mula masuk Islam, yang mana mereka ini pernah mengikuti bai'ah ar-ridwan pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Kan dulu waktu tahun Hudaibiyah tu Rasulullah keluar dengan sekelompok sahabat. Tujuan Rasulullah keluar dari Madinah menuju ke Mekah tu nak menunaikan apa? Nak menunaikan apa? Nak menunaikan umrah. Tetapi mereka dihalang daripada memasuki bumi Mekah. Lalu terjadilah, kita kata, pertemuan antara duta ataupun delegasi masing-masing. Lalu ringkas cerita Rasulullah hantar salah seorang sahabat beliau, bahkan tu adalah menantu beliau, iaitu Uthman bin Affan, mewakili pihak Islam untuk berbicara dengan pihak belah kafir musyrikin Mekah. Tiba-tiba desas-desus mari khabar angin yang mengatakan Uthman tu terbunuh. Kena bunuh kat geng depa belah sana. Jadi bila terbunuh, sahabat-sahabat Nabi bersama Rasulullah ni bertekad untuk menuntut balik darah Uthman. Padahal tak kena bunuh pun, cuma khabar angin. Jadi mereka ni berbai'ah, mereka ni bersepakat di bawah satu pokok. Inilah disebut perjanjian Bai'ah Ar-Ridwan. Jumlah sahabat pada masa tu ramai, 1,400 orang lebih jumlah sahabat. Jadi bagi pendapat Imam Sya'bi yang dikatakan as-sabiqunal awwalun ialah sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, dan mereka yang berbai'ah dengan Rasulullah iaitu bai'ah Ridwan pada tahun perjanjian Hudaibiyah. Itu maksud dia. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ni antara orang yang ikut dalam sekali dengan perjanjian Hudaibiyah tu. Perjanjian Hudaibiyah tu tak berlaku lagi, tapi bai'ah Ridwan tu 1,400 orang lebih tadi. Bahkan Rasulullah menyebutkan tentang mereka ni dari hadis Jabir bin Abdullah. Jabir pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu orang-orang yang mengikuti bai'ah Ridwan di bawah pohon yang mana kesemua mereka ini tidak akan masuk neraka. Seorang pun tak akan masuk neraka. Hadis ni ada banyak diriwayatkan oleh imam-imam hadis. Antaranya dalam Sunan Abu Daud ada, dalam Sunan At-Tirmizi ada, dalam Musnad Imam Ahmad ada. Dan hadis ni disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, seorang ulama hadis daripada Syria.
Seorang pun tak akan masuk neraka. Semuanya dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan hal ini ditandai oleh sebahagian ulama-ulama. Sebahagian ulama-ulama menggunakan hujah dan dalil surah Muhammad ayat yang ke-10. Dalam ayat tu menceritakan tentang keutamaan sahabat-sahabat mengikut urutan mereka dari sudut jihad dan infak mereka. Sebab ada sahabat-sahabat ni berbanding dengan sahabat yang lain, lebih mereka tu pada jihad. Ada sahabat-sahabat yang lebih mereka pada infak pada orang lain. Infak pada sahabat-sahabat yang lain. Jadi peristiwa itu dirakamkan dalam ayat tu dengan kalimah Al-Fatah. Ada kalimah Al-Fatah. Walaupun khilaf lagi di kalangan ulama'-ulama', Al-Fatah ini bermaksud apa? Bermaksud Fathu Mekah satu, bermaksud sebelum terjadinya Bai'ah Ridwan. Inilah menunjukkan bahawa keutamaan sahabat-sahabat yang mengikuti Bai'ah Ridwan di bawah pokok bersama dengan Rasulullah. Tu yang pertama. Faham elok-elok ni? Yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan as-sabiqunal awwalun? Yang kedua ni ada 5 tokoh besar. Antaranya sahabat Abu Musa Asy'ari. Siapa Abu Musa Asy'ari? Seorang sahabat yang asal dia daripada Yaman. Dia ni merupakan moyang lah. Bukan moyang yang betul. Tahap baris level 4 tu. Moyang yang agak panjang juga sampai kepada Imam Abu Hasan Asy'ari. Siapa Imam Abu Hasan Asy'ari? Sahabat Abu Musa Asy'ari. Cucu cicit dia di belakang tu Imam Abu Hasan Asy'ari. Kita belajar sifat 20 tu. Imam Abu Hasan Asy'ari, itulah tok dia ni. Dia ni seorang sahabat yang dikatakan sahabat yang lurus. Waktu terjadi perang Siffin, konfrontasi antara Saidina Muawiyah dengan Saidina Ali dulu, dialah wakil duta pihak Saidina Ali. Manakala wakil atau duta pihak Muawiyah ialah sahabat Saidina Amru bin Al-As. Itu sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita sebut tadi di Madinah siapa? Yang 4 orang tadi. Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab yang kedua. Yang ketiga Muhammad bin Sirin. Yang keempat Hasan, dan yang kelima Imam Qatadah. 5 ni mengatakan as-sabiqunal awwalun adalah merujuk kepada golongan-golongan sahabat yang lagu mana pattern dia? Golongan-golongan sahabat yang pernah solat menghadap ke arah kedua-dua kiblat berimamkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam sejarah, awal-awal sebelum berlaku peralihan atau pengalihan kiblat ke bumi Mekah, iaitu Kaabah tu, Rasulullah dan umat Islam sebelum tu semayang menghadap ke mana? Semayang menghadap ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, di Baitul Maqdis. Jadi lepas tu baru berlaku peralihan kiblat ke Baitullah di Mekah. Jadi as-sabiqunal awwalun merujuk kepada pandangan 5 tokoh yang disebutkan adalah sahabat-sahabat Nabi yang sempat solat bersama Nabi, yang mereka ni solat tu pernah menghadap ke arah kedua-dua kiblat tersebut. Itu disebut sabiqunal awwalun. Walau bagaimanapun, banyak daripada kalangan ulama yang memilih pandangan pertama tadi adalah yang lebih mendekati kebenaran, iaitu sahabat Muhajirin dan Ansar yang ikut Bai'ah Ridwan bersama Rasulullah. Baik, ada satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir dia, iaitu Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi menyebutkan bahawa suatu ketika Saidina Umar bin Al-Khattab, waktu tu Saidina Umar sedang berjalan. Bila dia berjalan, dia melewati, lalulah, di hadapan dia tu ada seorang lelaki. Lelaki ni sedang buat apa? Lelaki ni sedang membacakan ayat ni.
Ayat mana? Ayat yang ke-100 surah At-Taubah tadilah. Nak bagi mudah faham, Saidina Umar melalui satu kawasan, tiba-tiba dia tengok seorang lelaki dan keadaan lelaki ni sedang baca ayat tu. Was-sabiqunal awwalun, hak kita baca tadi. Lalu Saidina Umar berhenti dekat lelaki tadi. Lepas tu dia terus pegang tangan lelaki tadi. Bila dia pegang tangan lelaki tersebut, lalu Saidina Umar tanya, siapakah yang telah mengajarkan ayat ini kepada kamu? Bila dia dengar kawan ni baca ayat tu, dia pegang tangan kawan ni, dia tanya, siapa yang telah mengajarkan ayat ni kepada kamu? Lalu lelaki tadi dengan tegas menjawab, Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab. Siapa dia Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab ni salah seorang sahabat besar Nabi. Ubay bin Ka'ab ni keahlian dia adalah tentang Al-Quran. Tentang Al-Quran. Bahkan ada hadis Nabi menyebutkan 4 orang yang mahir tentang bacaan Al-Quran. Salah seorang yang disebutkan oleh Rasulullah ialah Ubay bin Ka'ab. Bila kawan ni jawab yang ajar dia Ubay bin Ka'ab, lalu Umar cakap apa? Kamu jangan sesekali bercerai ataupun berpisah dengan aku sebelum aku bawa kamu jumpa dengan Ubay sendiri. Macam tak puas hati ya. Bila dia tanya siapa ajak kamu, dia kawan tu jawab Ubay. Macam tak puas hati, kamu jangan berpisah dengan aku sehingga aku bawa kamu jumpa dengan Ubay, aku nak tanya Ubay sendiri. Jadi bila kedua-dua ni, lelaki tersebut dibawa oleh Saidina Umar bertemu dengan Ubay bin Ka'ab, lalu Umar tanya Ubay, adakah benar, adakah betul kamu telah mengajarkan ayat tersebut kepada lelaki ini dengan bacaan demikian? Kamu ke yang ajak dia ayat tersebut dengan bacaan demikian? Lalu Ubay pun jawab, ya. Maknanya Ubay membenarkanlah dakwaan lelaki tadi. Yang ajak dia tu ialah Ubay. Ya. Lalu Saidina Umar tanya Ubay lagi, adakah kamu mendengar sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kamu dengar sendiri ke bacaan tersebut? Kamu baca dan ajakkan demikian kepada dia daripada Nabi? Ya. Lihat apa jawapan Saidina Umar. Sesungguhnya aku berpendapat. Dia bukan nak pertikaikan tentang isu bacaan ke cara baca dah. Jawapan dia ni. Tapi tentang isi tu. Kita cerita tadi isi. Sesungguhnya aku berpendapat sebelumnya bahawa kami itu maksud sahabat-sahabat Rasulullah yang disebutkan di dalam ayat ini, sememangnya mempunyai darjat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mampu dicapai oleh sesiapa pun sesudahnya. Itu dijawab oleh Saidina Umar. Bagi dia pendapat dia ni, kami ni sahabat-sahabat Nabi yang Allah cerita Muhajirin dan Ansar ni mempunyai kedudukan yang special, yang istimewa di sisi Allah yang tak akan dapat dicapai oleh sesiapa pun sesudahnya. Lalu apa yang Ubay bin Ka'ab jawab? Sesungguhnya ayat inilah, dia bacakan satu ayat lain yang membenarkan kenyataan daripada ayat tersebut. Ayat apa yang dibacakan oleh Saidina Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab membacakan daripada surah Al-Jumu'ah. Surah Jumu'ah ni surah yang ke-62 dalam Quran, ayat nombor 3. Wa akharina minhum lam yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina minhum, dan juga kepada suatu kaum yang selain daripada mereka. Satu kaum yang selain daripada mereka, lam yalhaqu bihim, yang tidak pernah berurusan dengan mereka. Yang tidak pernah berurusan dengan mereka. Ayat ni dia nak cerita pasal golongan mana? 1 ke 2 ke nombor 3 tu? Nombor 3 tu. Akan datang satu kaum yang selain daripada mereka, selain sahabat Muhajirin, selain sahabat Ansar yang tidak pernah berurusan, mempunyai hubungan dengan mereka. Wahwal azizul hakim, dialah Allah, Zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana.
Tuan-tuan boleh ikuti perbahasan yang saya sempat cek dalam tafsir Ibnu Katsir yang dirujuk kepada kaum tersebut. Ada ulama yang mengatakan adalah golongan Persia. Dan juga ada yang mengatakan golongan Rom. Tetapi secara umum mengatakan dia adalah golongan-golongan non-Arabik ataupun disebut golongan Ajam selain daripada bangsa Arab. Dan ini jelas daripada practicality Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu hayat baginda tidak mendakwahkan Islam ini kepada golongan Arab saja. Mana bukti dia? Rasulullah pernah menghantar surat kepada Maharaja Rom, bukan orang Arab. Rasulullah hantar surat kepada Raja Parsi, bukan orang Arab. Hantar kepada Habsyah, hantar raja tu, hantar raja ni, hantar raja tu, pemimpin ni. Tujuan dia Rasulullah nak suruh seruan dakwah Islam ni sampai kepada semua bangsa, semua golongan yang ada dalam dunia ni. Itulah yang disebutkan berkaitan ayat tersebut. Dan terakhirnya, lah ni masa pun limit kan, tak boleh nak cakap panjang-panjang. Baik, secara rumusan yang kita boleh ambil ialah Allah menceritakan tentang 3 golongan, Muhajirin, Ansar dan golongan yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Maka atas dasar tersebut kita hendaklah memuliakan mereka. Memuliakan sahabat Muhajirin, memuliakan sahabat Ansar dan memuliakan golongan-golongan manusia yang mengikuti jejak langkah mereka. Janganlah kita sesekali termasuk di dalam golongan yang membenci mereka. Jangan termasuk di dalam golongan yang memusuhi mereka. Ada sebahagian orang ni mereka memusuhi golongan ni. Mereka memusuhi sebahagian sahabat-sahabat yang besar, bahkan sampai tahap menghina, sampai tahap mencaci mereka. Ini berlaku di kalangan golongan Rawafid, golongan Rafidah, sebahagian Syiah yang memusuhi sahabat-sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menghina, mencaci dan menjatuhkan maruah serta membuka aib mereka. Ini adalah golongan-golongan yang Allah telah terbalikkan akal mereka. Allah telah tutup hati mereka. Mana mungkin kita mengatakan mereka benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada Rasulullah dan benar-benar beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah, perhatikan kepada ayat tadi. Ayat tadi itu kalam siapa, firman siapa, perkataan siapa? Ayat yang kita baca tu ayat siapa? Ayat Allah. Allah yang sebut tentang kemuliaan Muhajirin, Allah yang sebut tentang kemuliaan Ansar. Dan Allah sebut satu benda yang paling penting, Allah redha atas mereka. Mereka redha ke atas Allah dan Allah dah janjikan mereka ni syurga. Di mana kita letak akal kita, di mana kita letak hati mereka, golongan-golongan yang dimaksudkan ni tak kira siapa, mereka sanggup memusuhi sahabat-sahabat besar ni. Mereka sanggup caci Abu Bakar, mereka sanggup caci Saidina Umar, mereka sanggup caci Saidina Osman, mereka sanggup caci sebahagian daripada isteri-isteri Nabi. Sedangkan nama-nama yang mereka caci, mereka hina tu termasuk di kalangan orang yang Allah redha. Jadi di mana nilai kita nak kata kita beriman kepada Allah sedangkan tu perkataan Allah atas mereka? Nombor 1, kaitan yang kedua dengan Rasulullah. Kaitan dengan Rasulullah. Kaitan dengan Rasulullah, apa hubungan mereka dengan Nabi? Mereka tu sahabat-sahabat besar Nabi, masuk Islam di tangan Nabi, murid-murid Nabi yang berjuang, berkorban bersama Nabi, membela Nabi sampai akhir hayat mereka. Kita kata kita sayang Nabi, sedangkan dalam masa yang sama kita tohmah, kita caci, kita hina sahabat-sahabat dia. Main kok mana? Tuan-tuan, kalaulah cuba tuan-tuan bayangkan Rasulullah masih hidup. Kita hari ni sejahat mana kawan kita? Sejahat mana ahli keluarga kita? Kalau orang caci, kalau orang tohmah, apa perasaan kita?
Tu baru kawan-kawan kita. Oh, kawan hang teruk, kawan hang macam ni, kawan hang macam ni. Hati kita pun berasa lain dah. Walaupun dia tu buat perangai sungguh. Kita letak perasaan yang sama. Kalau orang kata kat ahli keluarga kita pun kita rasa nak marah. Kat sahabat kita, kita rasa nak marah. Apa perasaan Rasulullah bila sahabat dia dibuat demikian? Tu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan wahyu. Mereka kata mereka percaya kepada Al-Quran. Kalau percaya kepada Al-Quran, antara ayat yang patut mereka percaya, ayat ni. Beriman kepada ayat ni. Dah Allah cerita dah jelas. Allah redha pada mereka. Yang kita main nak memusuhi mereka, nak benci mereka, nak caci mereka, tiada lain kerana hasad dan dendam kesumat. Orang ni otak dia tak berapa bagus, tak berapa beres. Hati dia tak berapa bagus, hati dia tak berapa beres. Kita siapa nak dibandingkan dengan sahabat? Apatah lagi untuk mereka dicaci. Lebih-lebih lagi sahabat yang kita anggap sebagai penghulu sahabat, As-Siddiqul Akbar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ataupun Abu Bakar bin Abu Quhafah. Boleh faham? Oh, boleh berhenti tu. Kan dia pemain serbu pula air awak ni. Kuliah sampai 9.30 pula ni. Orang bagi, orang bagi kan tutup balik kan. Tak apa, insya-Allah kita sambung pula lain kali. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat, ada sedikit pencerahan berkaitan dengan ayat yang sama-sama kita baca dan sama-sama kita pelajari. Akhir kalam, yang baik tetap datang daripada Allah, yang lemah dan kurang datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.